Umi tak tahu mana tembak tu. Awak ni kalau Umi nak live je kan, memang itulah awak tu bola tu. Assalamualaikum semua. Dah Umi dah live? Umi nak tembak dawa kat atas tu. Okey, Umi tahu tapi Tembak bulan. Umi tak nampak tembaknya mana. Awak kena cari, pergi cari sendiri tembak awak. Umi nak duduk mana ni? Panas pula ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam semua. Saya live dari mana-mana lah ni. Dari mana? Dari mana-manalah. Korang sihat tak? Saya tengah tengok ni. Awak kolam ni banyak sangat tuala. Saya nak tunjuk kat korang pun macam halah. Dah. Duduklah kejap. Ni saya depan kolam ni. Saya depan kolam. Lepas tu saya depan apa anak aku. Saya depan laut. Depan kolam, depan laut. Depan pantai lah, pantai kan. Cantik dia punya view ni. Ada nampak Bukit Bukau. Tu boleh sebut Gunung Ganong tak? Okey, tengoklah saya pula. Waalaikumsalam, saya sihat. Ya, cantik kan? Roziani, saya baru sampai. Ni first time saya stay kat sini. Saya ingatkan biasa-biasa je tempat ni tapi cantik. Cantik sangat. Mungkin salah satu sebab dia adalah tempat yang lama. Antara hotel lama dekat Langkawi ni. Dan banyak pokok-pokok dia dah matang. Okey tak? Dah tak ada cahaya lah pula. Okey? Okey korang? Jangan lupa tekan button share. Kalau tak sempat nanti siapa-siapa tu boleh tengok balik lepas ni. Okey, hari ni saya nak cerita tentang dia sebenarnya yang saya nak sampaikan tu. Saya Rahman Rainbow. Oh, Masya Allah, dah buka restoran Taiban Senai. Masya Allah. Tahniah Cik Rahman. Saya gembira untuk Cik Rahman. Cik Rahman dah sihat ke? Moga restoran tu mendapat berkah dan menyediakan makanan yang sedap-sedap. InsyaAllah ada rezeki saya datang. Nanti saya screenshot tu restoran Taiban dekat Senai. Cik Rahman saya kenal, saya beli dulu kalau suami saya cerita dalam kelas pasal Rainbow, vacuum Rainbow. Yang harga dia berapa ribu masa tu Cik Rahman, 10,000 ada tak? Lupalah saya. 10 ke 12 10 ke 8. Masa tu yang Cik Rahman ni dia pakar menjual. Bagus cara Cik Rahman sebab dia buat apa? Orang kata apa Cik Rahman? Buat ni vacuum kat rumah kita. Buat latihan amali. Kan, vacuum kat rumah. Jadi membuatkan kita rasa macam wah banyak nyamuk rumah aku. Kan? Padahal dah vacuum hari-hari. Sebab Cik Rahman masa tu nak beritahu tentang bagusnya vacuum yang ada air. So habuk tu terus masuk dalam air. Berbanding vacuum biasa, habuk tu ada yang sikit keluar balik ikut buntut dia tu belakang tu. Tahniah. Okey, Mai. Jangan kenakan Umi tempat lain boleh. Dia dah jumpa dah. Dia punya tadi dia minta senapang air. Okey Cik Rahman, sekarang Cik Rahman saya dengar tu dia sakit tapi alhamdulillah tu dah sihat tu, alhamdulillah. Moga berkah restorannya semuanya. Cik Rahman adalah seorang bapa yang kuat. Saya tahu apa yang Cik Rahman buat sekarang adalah untuk anak. Hai Adam, baru nak panggil untuk sarap jap Nanti live jap. Demo. Perkataan demo. Lupalah Cik Rahman. Demo Cik Rahman dahsyat tau. Siapa berani nak keluar duit. Patut Cik Rahman kena buat hashtag. Copywriting. Siapa ada duit 12,000 cash, boleh panggil saya datang. Sebab confirm. Cik Rahman datang tu confirm korang kena beli tau. Bukan kena, korang akan beli punya terror. Cik Rahman kalau buat sale. Okay? Orang-orang lama macam tu lah. Dan kita tak patah semangat Cik Rahman. Bukan kita lah, Cik Rahman lagi tua dari saya kot. Nak kita sangat kan. Tapi nak saya cakap, orang-orang lama ni
dia selain daripada ada ilmu sil, ada kepakaran. Pakar lah. Bila dah ada ilmu, dah banyak, bertahun-tahun pengalaman, jadi pakar pada satu-satu bidang. So, bila contoh kita ada ilmu sil, orang lama buat sil, dia bukan sahaja ada ilmu sil yang tinggi. Kelebihan mereka adalah mereka ada attitude. Mereka ada sikap bagus yang tinggi. Kan Cik Rahman? Mereka tahu nak hormat pelanggan. Mereka tahu nak hormat rakan-rakan yang buat sil. Mereka tahu nak hormat orang. Jadi mereka lama dalam bidang tu. Cik Rahman sangat lama, berapa tahun Cik Rahman dalam bidang sil? Saya sejujurnya respect dengan orang-orang lama yang buat sil. Mereka tak putus, tak patah semangat. Memang nak kata berjaya tu tidaklah berjaya. Bukanlah hujan, bukanlah langit cerah memanjang kan. Kadang-kadang hujan di tengah hari. Kalau kita hidup seperti roda ni, kadang-kadang kita kat atas, kadang-kadang kita kat bawah. Jadi, jatuh bangun tu biasa. Cuma bezanya, kalau orang-orang yang kuat semangat, yang tak patah semangat ni, dia akan tetap berjalan. Dia akan tetap berusaha. Dan dia akan tetap membawa sikap yang baik kepada orang lain. Dan sebab itulah Allah yang izinkan dia kekal dalam kehidupan ni lah. Dalam bidang dia, dalam berjaya dia. Cik Rahman mungkin agaknya dah beralih kepada restoran. Bahasa Abang Adam. Tak nak Ami dah cakap dah tadi kalau nak main. Kata nak anu kat langit je. Kan? Muris kata nak anu kat atas tadi dengan Umi. Anu kat atas je. Anu kat atas pun kita mandi. Ni budaknya ni Hujan lah ni. Dia yang buat hujan. Nak tengok ke keliling. Tapi saya malu sikit lah. Sebab saya ada basuh baju. Saya basuh baju, lepas tu tuala tu anak aku sidai macam gitu gayanya. Tuala memang yang tukang sidai anak-anak. Saya memang latih anak-anak nyidai. Nak tengok cakap nak lah. Sebab sekaligus saya belanja kawasan hotel ni. So nanti esok-esok korang boleh stay sini lah, try. Ada rezeki, try semalam 2 malam. Ada rezeki lebih, try. Subhanallah, astagfirullahalazim. Try lah bermalam-malam. Aku dah basah dah, sekian. Inilah anak aku punya demo. Ya, Cik Rahman ya, anak saya punya demo lain Dia demo tu. Dia demo penembak tu. Penembaknya kecil tu, nampak warna kuning tu. Tapi dia tembak kat muka orang semua, basah baju. Inilah depan dia. Tu tuala-tuala tu abaikanlah, baju-baju semua tu. Dia ada luas tau, luas. Cantik. Saya masuk-masuk bilik yang saya share dekat dalam Instagram. Dah tak nak gelak sangat lah. Nak gelak saya kena tembak ke nak gelak tu. Rumah aku bersepah. Panggil rumah lah. Sebab saya pun tak boleh jamak kasar. Saya pun dah kira macam bermastautin. Sebab lebih daripada 3 hari. Duduknya kat sini tu lebih dari 3 hari. Tak masuk hari pergi dengan bertolak. Jadi dah jadi rumah lah ni. Kalau suami saya boleh. Beliau boleh jamak kasar. Sebab beliau memang ada urusan penting kat sini, urusan belajar, menuntut ilmu. Saya pula duduk-duduk kat bilik saja jaga anak. Saya nak cakap pasal jamak kasar ni sikit lah sebab saya pun silap. Saya pun baru belajar juga, baru macam alamak. Macam silap je saya selama ni, salah faham tau. Dia yang jamak kasar dibagi kalau kita, saya tahu ramai dah tahu, saya pun, yelah itu asas kan. Duduk 3 hari tak termasuk pergi dan balik, boleh jamak kasar, diharuskan. Tetapi kalau lebih tak boleh, tetapi diharuskan untuk tujuan-tujuan tertentu seperti menuntut ilmu, ada urusan pekerjaan, bisnes yang penting, yang kita perlu ikut jadual, yang kita perlu ikut kumpulan, harus jamak kasar sampai tak silap saya 16 hari. Betulkan kalau saya silap. Tapi kalau untuk saya tahu saya ni, kita tahu kita buat apa. Saya hanya boleh free and easy. Kalau kita dah tahu kita memang free and easy, tak ada nak kejar jadual apa pun, melainkan jadual kita sendiri, jadual sarap, jadual sebagainya apa, bawa anak main-main, bawa anak jalan-jalan. So saya tak boleh jamak kasar. Jadi saya hanya boleh jamak kasar sewaktu saya di dalam perjalanan sahaja. Sampai sahaja rumah ni dah kena solat macam biasa. Itulah Kak Niza. Ini memang kerja budak-budak ni Tapi saya ajar jugalah buruk-buruk macam mana pun. Saya ajar juga dia sidai tuala. Saya ajar juga dia simpan telekong, si Husna tu. Semua baju saya basuh lah. Saya basuh, saya hidai. Kena basuh baju sebab suami saya tak suka bawa baju banyak. Jadi kena basuh baju dia, kena gosok apa semua.
Dan kali ni saya menjalankan misi bukanlah mustahil, pernah buat dulu. Tapi ni macam first time tau. Saya cerita kat korang, saya bawa 5 anak. Termasuk si kecil Muris ni, tak padan kecil budak ni. Ya Allah ya Tuhanku, nak dengar cerita tak saya semalam? Tahu nak dengar cerita? Nak dengar cerita cakap nak lah. Langkawi hujan tak puan? Saya rasa tak lah. Tak. Tadi Tak hujan ni Adam? Tapi tadi malam-malam tu hujan. Oh ya ke? Lah, nanti tak perasan pun. Dia hujan sikit sebab basah semua kursi. Ha? Oh, nanti tak Ni pun perasan. basah ni. Oh ya Adam, Basah Masya Allah. sangat. Hujan tak lebat lah. Tak lebat. Oh, macam tu lah. Siapa tanya hujan tadi? Hujan tak lebat. Saya pun tak perasan hujan. Semalam pukul 10 sudah tidur. Adam tidur kau apa? Ada tidur pukul 8 nanti. Awal? Habis hujan pukul berapa? Ha? Hujan pukul berapa? Dia pukul 1 Oh, 1-2 pagi. Adam terbangun. Oh, nanti tak terbangun pula 1-2 pagi tu. Okey. Berapa RM kelas untuk belajar close sale? Close sale, Masya Allah. Saya pun serba salah nak jawab hari ni. Belajar close sale macam mana nak tahu tu? Dia kena belajar sikit-sikit lah. Cuba dah hadiri dah RPM kami. Kelas paling asas dalam yang kami ajar, momentum. Sebenarnya nak belajar buat sale ni macam suami saya, kalau nak tanya dia bila buat sale, Muhammad Muhriz. Bertuah punya budak bertuah ni. Dia pergi minum air kolam. Muhammad Muhriz, subhanallah, astagfirullahalazim. Buat saya makin bersabar. Suami saya terlibat dengan sale tahun 2004. Kalau secara official. Secara rasmi, sebelum tu adalah jual ikan haruan, pergi kolam kat longkang tu jual kat kedai Cina. Tak, tapi yang official 2004. Kiralah berapa belas tahun, berapa puluh tahun suami saya punya pengalaman sale. Kalau nak kata sekarang dah hebat buat sale, tak juga. Maksudnya kalau nak belajar buat sale tu subjektif. Umi rampas sekejap lagi. Umi ambil sekejap lagi. Tak nak, kalau tak nak jangan buat orang lagi. Sekejap lagi Umi bangun, Umi ambil. Kalau nak belajar apa-apa dia makan masa. Tapi ikutlah rezeki masing-masing. Ikut rezeki. Kadang-kadang ada orang dah belajar setahun dah terror. Ikut rezeki yang Allah nak bagi. Okey, yang saya nak cerita sekarang ialah apa tahu? Oh, tadi saya tak cerita lagi Saya bawa anak saya 5 orang Semalam kerja saya mengelap tahi Muhriz di atas lantai. Bahagia hidup. Terbongkok-bongkok aku semalam. Kan? Tak padan dengan lap. Dia dah buang air besar. Dia dah pergi toilet. Dia dah saya ajar dia buang air besar dalam toilet. Oh, banyak pula. Boleh tahan lah hasil masul dia tu. Jealous saya kan? Kita yang tua ni pun. Pembuangan air besar kadang-kadang tak lancar. Oh, dah saya kena rampas. Tak, bak sini. Bak sini. Umi dah cakap banyak kali. Umi dah cakap 3 kali. Tak sini. Denda. Tak mau lagi. Nanti semua orang basah. Pergi main benda lain. Tak mau, Umi nak. Muris yang salah kan tadi? Muris salah ke betul? Salah ke betul? Muris nak buat lagi ke tak sekarang Umi tanya? Tak nak. Tak nak? Sekali lagi Umi terus ambil boleh? Tak nak. Tak, sekali lagi je kalau buat orang Umi terus ambil boleh? Tak boleh. Tak boleh Umi ambil terus. Nak buat orang ke tak? Tak nak. Umi pegang dulu. Kalau dah baik nanti bagi tahu Umi. Sorry iklan. Buat macam mana? Saya sorang-sorang kat bilik. Suami saya dah tak ada pergi kelas. Lalu kalau Abi dia memang Abi dia buat terus. Saya pun nak belajar buat terus. So, dah buang air besar apa semua. Saya nak cakap lah. Dah elok dah, maksudnya saya dah puas hati lah. Okey, dah buang air besar. Banyak apa semua. Dah basuh. Ya Allah, saya baru nak ambil baju dia, pampers apa semua. Una jerit. Umi! Murid berak atas lantai. Saya nak tukar kaca hanya terpijak. Sekian. Dapat hadiah. Lepas saya istighfar lah. Saya istighfar bukan nak marahkan anak saya. Saya istighfar. Tak nampak? Apalah dosa aku banyak hari ni. Banyak Allah nak tegur ni kan. Sampai terpijak tahi semua kan. Tapi tak apalah. Alhamdulillah saya tidaklah marah Muhriz. Saya cuma pandang dia. Sampai pandang tu saya sabar. Iza jangan marah Iza. Budak kan. Saya lap lah. Saya lap satu. Memang natijahnya tu. Bersih lah satu hotel bilik saya ni. Saya mengelap guna tangan. Tangan saya bengkak hari ni. Bengkak bukan apa. Jarang buat kerja. Pada muka. Saya dah lama tak buat kerja yang apa orang kata. Kan Dam? Aunty bersihkan sana sini kan Dam? Dah bersih sini, bersih kotor sana pula. Adam adalah sebab Adam ni anak Puan Katika.
Dia main dengan kita orang. Saya memang jaga dia sekali lah. Sebab ayah dia ada aktiviti, mak dia pun ada aktiviti kan. So anak-anak saya pun seronok lah. Kita orang tak anti Dam. Tak. Alah, anti tak garang. Bukan anti dah cukup garang ke dah. Adam, solat. Ambil lah tapi jangan buat orang Okay, so saya dah habis lap apa semua. Saya pun duduk berehat. Kemudian saya berfikir sejenak. Saya kata, saya faham lah. Penat lah bibik aku buat kerja. So kalau bibik saya dengar ni happy lah dia. Sebab saya memahami dia punya kepenatan. Okay, terus tajuk. Nanti kan saya cerita lambat kan. Saya sebenarnya nak cerita tentang kita jangan rasa hebat. Kita kena ingatkan diri kita sentiasa Izzah orang lain lagi hebat. Contoh Contoh Adam ni. Adam budak-budak lagi. Berapa tahun umur? 10 tahun. Kat mana hebatnya Adam? Adam belum ada dosa. Adam dengan anak-anak lain, dengan muhur tak tahu diam ni adalah anak-anak syurga. Kan? Jadi nak banding kita yang banyak dosa dengan budak-budak yang tak ada dosa, siapa lebih hebat? Tentulah anak-anak lebih hebat. Dari situ kita pandang. Walaupun memang dari segi kalau anak-anak pula memang wajib anak-anak kecil, anak-anak muda menghormati orang yang lebih tua. Apatah lagi ibu bapa, rakan-rakan ibu bapa. Memang wajib. Dia wajib, Allah wajibkan menghormati. Taat kepada ibu bapa dan kawan-kawan ibu bapa juga perlu kita hormati. Patutlah lain mukanya ingat Kak Amar. Amar ketiduran. Amar tidur lagi. Adam memang bangun awal ni. Adam bagus ni. Parents dia ajar bangun lepas subuh. Saya pun tengah nak berlatih. Bukan senang nak latih anak. Dia makan bertahun lah. Makan tahun. Kalau subuh tak bangun, dia bangun lah. Dia dah biasa bangun subuh. Dia nak cakap mak dia garang. Okey, bagus kan? So ada benda-benda yang kita garang tu bagus untuk anak-anak. So kalau kita rasa, yang paling saya nak cakap apa tahu? Jangan ditembak Istidraj dalam beramal. Dia bukan istidraj dalam Muris. Aku takut dia tembak orang. Tu. Hari ni Christmas. Siapa yang menyambut hari Christmas, selamat hari raya. Selamat hari raya Christmas. Awak nak pergi pantai boleh. Mana selipar awak? Awak ni ganggu betul Umi Laf hari ni. Umi ni 20 minit je bebel untuk awak ni. Apa jangan buat Umi? Sorry lah. Ni isi konten pun tak sampai lagi ni. Stres lah aku. Okey lah, saya nak ingatkan juga, kita bukan dalam istidraj dalam harta benda sahaja. Tetapi istidraj juga kita kena minta jauh, na'udzubillahi min zalik, daripada segala nikmat yang Allah bagi. Kadang-kadang Allah bagi kita ni mampu beramal ibadah yang banyak. Kadang-kadang Allah bagi kita ni mampu selawat beribu-ribu kali sehari. Kadang-kadang Allah bagi kita ni mampu buat baik, macam-macam baik, mampu sedekah, amal jariah dan sebagainya. Tetapi kita kena risau. Kita dalam hidup, dalam ibadah, dalam berdoa, kita kena ada dua perkara penting, iaitu takut dan harap. Takut dan berharap. Kalau dalam dulu tajuk tauhid ke ibadah tauhid lupalah, tolong betulkan saya, ibadah ke tauhid. Kat sini dia ada dua tajuk. Tajuk khauf dan raja'. Bukan. Tajuk khauf dan raja', takut dan berharap. Apa-apa kita minta dekat Allah, apa-apa yang Allah bagi pada kita semua, kita kena ada rasa takut. Contoh, ya Allah, banyaknya nikmat Kau bagi aku ni, ya Allah. Aku takut ni, ya Allah, jangan sampai aku sombong, ya Allah. Jangan sampai aku ni rasa hebat daripada orang lain sebab nikmat yang Kau bagi ni, ya Allah. Ataupun, ya Allah, aku rasa aku dah jaga solat betul-betul, ya Allah. Aku jaga, aku dah zakat, dah sedekah. Tapi tolong, ya Allah, aku takut, ya Allah. Janganlah Engkau jadikan aku rasa hebat. Janganlah Engkau jadikan aku rasa tak boleh ditegur. Orang yang rasa hebat ni, dia susah nak ditegur. Kalau dia kadang kita tak perasan tau orang ni susah ke senang nak ditegur. Kadang-kadang dia tunjuk yang dia senang ditegur. Kadang-kadang dia diam sahaja, tak apa nanti ni. Kadang-kadang dia diam je bila orang tegur. Tetapi sebenarnya hanya Allah yang maha mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Murid seorang ke pantai tu puan tak ada ni. Dia dalam operasi nak membasahkan kita semua ni. Kalau ada yang lain-lain tak apalah, belum mandi. Saya dah mandi dah, saya kena tukar lagi. Adam pun dah mandi dah basah, sekian terima kasih dah. Itulah Muhammad Muris tu. So, aduh tak live lah aku hari ni. Terjun lah. Terjun lah. Terjun.
Buka pampers. Mandi. Umi tunggu. Mandi. Mudis dia pandai berenang, jadi saya tak risau. Cuma saya kena tengok lah sebab kita tak tahu apa aral melintang kan. Pelan-pelan. Tolong Umi boleh tak bukakan pampers adik? Boleh? Tolonglah. Kakak Una suruh tolong Umi. Tolonglah. Cepat buka pampers adik. Okey. Apa tadi saya sampai mana tadi? Rasa hebat Jangan kita doa, kita kena takut. Dalam masa yang sama kita kena berharap. Ya Allah, terimalah amalan ibadah aku ni. Ya Allah, apa saja nikmat yang kau bagi ni, jadikanlah dia sebagai benar-benar nikmat. Sebagai yang mendekatkan aku dengan engkau, ya Allah. Kita berharap. Ya Allah, moga-moga nikmat kat dunia ni berterusan sampai kami dapat juga nikmat dekat akhirat nanti. Dia kena ada takut dan berharap. Dan bila kita tak ada dua benda tu, kita akan rasa kita hebat. Kita akan rasa kita, Allah sayang ni. Aku dah buat banyak baik lah. Sebab tu dapat nikmat macam ni. Sebab tu kita boleh petikai orang pula kan. So kalau kita nak tunjuk cara-cara, antara ciri-ciri yang kalau kita rasa kita ada benda tu, kita istighfar banyak-banyak, kita taubat kepada Allah. Sebab Allah Maha penerima taubat. Kalau orang tegur kita, kalau kita menolak dalam hati, alah, dia pun salah juga. Saya pun ada. Saya cakap tu sebab untuk saya lah. Maksudnya saya ni manusia. Saya yakin bila kita rasa kita pun ada benda tu, orang lain mungkin ada juga. Sebab kita semua sama-sama manusia. Dan manusia ni tak terlepas dari apa-apa juga kesilapan. Kadang-kadang kita tak sengaja. Kan kita doa pada Allah, ya Allah ampunkan dosa-dosaku. Dosa-dosa yang aku sengaja maupun tak sengaja. Dosa-dosa yang terdahulu maupun terkemudian. Kenapa Allah ajar doa macam tu? Kan sebab banyak dosa kita tak sengaja. Dan apatah lagi sengaja. Sebab itu saya kata, contohlah. Bos. Contoh saya sendirilah. Saya sendiri. Kadang-kadang kita ada benda tak puas hati kat suami. Betul tak? Tapi kita kena fikir. Saya kena fikir. Saya selalu ingatkan diri saya. Izzah. Allah yang pilih. Dia sebagai suami. Maksudnya apa? Allah menetapkan saya sebagai isteri perlu menghormati suami. Suka atau tidak, setuju atau tidak, belajar hormat. Kadang-kadang kita memang merontak. Mana ada kita okey bang, baik bang. Okey bang, abang memang betul. Saya setuju. Saya happy. Untung kalau macam tu. Saya tak macam tu. Kalau kalian ada macam tu, tahniah. Saya tak macam tu. Saya ada fikiran saya ada perasaan saya punya pengalaman hidup semasa kecil, saya ada didikan saya ada cara didikan yang lain. Kan? Yang lain sedikit dari didikan suami kita. Dan kadang-kadang kita menolak. Tetapi, kena ajar diri. Kena selalu ajar diri, istighfar banyak-banyak. Kita kena fikir. Pertama sekali, jangan rasa hebat daripada suami. Tu saya selalu ingatkan diri saya tau. Izzah, jangan rasa hebat daripada suami. Kalau Allah beri engkau ni akal yang bijak, tidak semestinya dengan akal tu engkau lebih hebat. Kalau Allah beri engkau perasaan yang halus, lebih halus daripada perasaan suami, tidaklah semata-mata kelebihan perasaan tu engkau lebih hebat dari suami engkau. Tidak macam tu. Saya kena selalu ingatkan diri saya. Sebab itu yang boleh je Allah Ta'ala bagi tahu, okey Izzah kau lelaki kau jadi suami, okey Najib kau perempuan kau jadi isteri. Izzah laki, Najib, tak pun saya yang pegang nama Najib tu saya. Yang pegang nama Izzah tu Najib, suami saya. Boleh macam tu. Tapi kenapa Allah takdirkan seperti sekarang? Najib suami kepada Izzah, saya. Saya bagi contoh diri saya lah, senang nak faham. Betul tak tuan-puan? Waalaikumsalam semua. Korang okey tak ni dengan aku bebel ni? Faham tak? Faham tak? Boleh sikit lagi So saya nak ajarnya apa? Kita kena fikir segala takdir Allah, semua yang terbaik untuk kita. Jika kita pilih untuk memilih Allah lebih daripada yang lain. Contoh, Allah suruh kita taat pada suami. So yang kita taat tu bukan sebab suami, sebab Allah suruh. Allah suruh kita dengar cakap suami walaupun kadang kita tak suka nak ikut. Kenapa kita dengar juga? Allah suruh. Plus, Allah ajar kita supaya jangan rasa hebat daripada suami. Macam tu lah adik kan? Macam tu lah perangai adik kan? Umi dah cakap tadi kan? Adik kan nak mandi. Mandilah. Basah dah Abang Adam tu. La ilaha illallah Adam. Bawa baju lebih. Tak apa. Nanti kering.
Pinjam baju ni Amar. Tak apa. Adam, pergi ambil Adam dia punya tu Adam. Pergi ambil je. Kalau ada jerit nanti biar. Ambil. Okey. Okey, nak cakap takkan suami tak payah hormat isteri? Tak, bukan. Dia ceritanya dari segi kita. Kita ni bawa diri kita macam mana. Saya nak ajar kita punya hati ni, kita kena takbir. Kalau suami memang Allah dah kata dah. Dalam dalam khutbah terakhir Rasulullah, Allah dah ingatkan melalui khutbah tersebut. Rasulullah mengingatkan para suami supaya mengasihi ataupun memperlakukan isteri dengan lemah lembut, dengan baik. Allah dah ingatkan dah. Rasulullah dah menyampaikan khutbah baginda yang terakhir tu, nak betapa pentingnya. Nak cakap penting suami ni kena sayang isteri. Dah bagi nafkah dengan cara yang baik. Kalau dah bagi, jangan mengungkit, penting benda tu. Sebab nafkah ni bukan bukan zahir batin, bukan zahir je, batin pun sama. Hati, perasaan. So isteri ni saya nak cerita, kita ni isteri memang banyak kadang-kadang suami kita terbuat salah. Kadang-kadang dia sengaja, kadang-kadang dia tak sengaja. Kita lah kena ajar diri kita. Kita jangan rasa hebat daripada suami. Jadi bila kita rasa hebat dari suami, itu dah kepada sombong. Mandi. Jangan mandikan orang. Orang semua dah mandi. Awak mandi? Belum. Awak pergi mandi wah. Nani nak sarap lepas ni. Sarapan macam biasalah ya. Saya seperti mengulangi sejarah 5 tahun, 6 tahun lepas. Ketika sarapan saya pun tak berapa nak sarap. Uruskan anak-anak dulu, nan 5 orang. Ambil itu, ambil ini, bangun 10 kali. Lama-lama saya hanya makan roti dengan salad. Oh, lepas tu lama-lama anak saya hanya minum susu. Nak mandi. Mandi cepat. Mami nak sarap ni sekejap lagi. Baik mandi kat toilet. Suka hati lah, nak toilet ke nak kolam ke, suka hati. Sarap. Bukan minum air kolam. Bukan minum air kolam. Kita tak sarap air kolam. Kita sarap air sekejap lagi. Sekejap lagi minum air. Saya tak boleh tunjuk sebab murid dia mandi bogil. Dia dah telanjang. Dia buka sendiri semua pampers dia tu. Kau lah Muris. Tak malu tengok nampak Abang Adam tu, burung kakak tua. Dia panggil burung dia burung kakak tua. Sorry iklan. Okey, apa lagi tadi? Faham tak? Bebel ni sambil-sambil saya membebelkan anak saya juga tau. Okey. Kalau kata kita bekerja, ada bos. Kan? So dulu saya cikgu kan. Saya dulu kan tak matangnya. Kaki lawan tau. Ada tak puas hati je, saya pernah ketuk meja. Saya kata Astaghfirullahalazim. Jelah. Khilaf kita zaman dulu kan. Sebab tu ada doa, ya Allah ampunkan dosa-dosaku yang terdahulu. Saya rasa macam handphone saya ni tak muka saya hilang lah. So kenapa kita kena hormat bos? Pertama macam biasalah, kita kembali kepada ayat pertama saya tadi. Allah yang pilih dia jadi bos kita. Kan? Yang itu dulu kita pegang. Dia ketua kita. Ada dalam Islam, kita kena menghormati ketua. Kita kena menghormati pemimpin. Dan kita kedua kita keluarkan rasa hebat kita daripada pemimpin dan bos kita. Sama juga guru. Kenapa kita kena hormat guru? Dah Allah yang pilih orang-orang ini jadi guru kita. Kadang-kadang guru-guru kita tu tak semestinya lebih tua dari kita. Kadang-kadang budak sebaya Adam pun boleh jadi guru saya. So kita kena hormat tak? Hormat. Sebab kita fikir apa? Allah yang pilih dia jadi guru. Allah yang pilih dia jadi sekian-sekian apa. Jadi kita kena hormat dia atas dasar itu. Kedua, jangan rasa hebat. Walaupun kita nampak, Allah ternampakkanlah kat kita kekurangan guru kita ke, Allah ternampak dekat kita ni, mata kita ni, kekurangan bos kita ke, itu namanya ujian. Allah nak tengok, aku nampakkan sedikit kekurangan bos atau ketua engkau, adakah engkau rasa hebat dari dia? Ni kita ni, hati kita kena jaga. Betul Encik Abdul Rahman, Allah adalah bos kita, bos besar kita. Kan? Tetapi dekat dunia ni, Allah adakan perantara. Sebagai ketua kita, sebagai suami kita. Muhammad Muhriz. Sakit jantung. Selamat, jantung Umi kuat lagi Muhriz. Cepat sini Umi pegang. Alah anak. Tak nafas jap. Saya nak cerita pasal Azazil. Nak dengar? Last but not least lah. Sebab saya terfikir ni. Oh, begitu rupanya. Kenapa
Kan Allah cakap, aku lebih mengetahui. Saya tak faham ayat tu sampai sekarang. Bukan tak faham apa. Bila saya dengar Syekh Zainul Asri cerita, itu kisah dia sebenarnya. Dia macam ni. Kan nama Iblis sebelum ni adalah Azazil. Sedap kan nama dia? Sebab dia dulu pun antara malaikat yang memang banyak, paling terbaik lah amal ibadah dia. Paling terbaik. Aku berebut benda lah. Tak boleh. Paling terbaik amal ibadah dia. Suatu hari, main hari ke tu? Suatu ketika, Allah mencipta Adam. Mencipta Nabi Adam daripada tanah. Sedangkan Azazil, Iblis daripada api kan? Diorang daripada api, kita daripada tanah. So, semua malaikat tunduk sujud. Bila Allah suruh sujud, semua sujud termasuk Jibril, Mikail, Israfil, semua malaikat-malaikat yang besar-besar ni, yang jawatan tinggi-tinggi ni semua sujud. Kecuali Azazil. Bila Allah tanya, kenapa engkau tidak sujud? Lalu Azazil pun berdebatlah dengan Allah. Buat apa aku sujud kepada dia? Allah cakap, aku lebih mengetahui. Azazil kata, dia daripada tanah, aku daripada api. Buat apa aku nak tunduk pada dia? Itu tiba-tiba siapa? Malaikat Jibril, malaikat Israfil menangis. Allah tegur. Kenapa kamu menangis? Allah tegur Jibril dengan Israfil. Kenapa menangis? Macam tu. So dengan takutnya, abaikanlah muzik kat belakang tu Tak mau? Tertuah betul lah anak seorang ni. Pakkan saya lah, kau tak bagi tu. Sebab saya nak last but not ini. Sebab saya dah janji nak saratkan kawan-kawan. Okey. Jibril menjawab. Ya Allah, dengan terkata-kata ni. Takut malaikat dengan Allah Ta'ala. Siapa tak takut dengan Allah? Kita je tak kerti takut dengan Allah. Punya tak bersyukur, tak bertakwa kan. Oleh malaikat tu dalam ibadahnya tak pernah lah, tak ada ibadah paling banyak. Dosa saya rasa tak tahulah. Diorang tak ada lah dosa malaikat ni. Cuba betulkan saya kalau saya salah, saya pun tak berapa bijak sangat. Tapi malaikat kita tahu kan, malaikat taat kepada Allah pun terketa-keta. Malaikat Jibril jawab, dia kata, moga-moga saya tak menjadi seperti itu. Semoga apa yang saya buat ni, apa yang aku buat ni, ya Allah, engkau terima dan aku tidak menjadi seperti itu. Seperti apa? Seperti Azazil. Sebab apa? Apa yang ada dalam hati Azazil tu dah terkeluar. Itu yang Allah lagi tahu. Allah memang maha mengetahui apa yang ada dalam hati setiap hamba-hamba dia, tak kira siapa, malaikat ke, iblis ke, manusia ke, jin ke. Allah paling tahu. Kita tak ada tempat nak lari. Tak ada tempat nak sorokkan hati kita ni. Kalau kita macam sombong, Allah tahu. Kalau kita rasa hebat, Allah tahu. Kalau kita rasa pandang rendah pada orang, Allah tahu. Kalau kita degil, Allah tahu. Allah tahu segala-galanya. Apa yang kita kena buat, istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Selawat. Bila kita selawat, Allah selawat balik kat kita. Kita nak raih kasih sayang Allah, kita selawatlah banyak-banyak. Dan barulah malaikat lain nampak. Itulah yang ada dalam hati Azazil yang sekarang Allah gelar Iblis. Dia tak jadi Azazil lagi dah, dia jadi Iblis. Sebab rupa-rupanya segala amal ibadah yang dia buat selama tu, rupa-rupanya melahirkan kesombongan dalam hati dia. Dia rasa dia hebat. Dan dia tak mahu dengar cakap Allah sebab dia rasa dia hebat. Kan tadi kita kata Allah bos besar kita. Tapi sebab rasa hebat sampai melanggar arahan bos besar. Sama macam kita. Bila kita bekerja dengan orang, kita kena rasa kita tak hebat. Kalau kita rasa kita dah buat banyak baik, kita kena ajar diri kita orang lain lagi hebat dalam berbuat baik. Bila kita rasa kita ada harta, kita kena fikir orang lain lagi hebat dalam mengumpul harta. Bila kita rasa kita ni berilmu, kita kena fikir orang lain lebih pandai dari kita dan lebih hebat dari kita. So apa benda yang kita nak rasa kita hebat? Okey? Itu saja yang saya nak sampaikan setakat hari ini. Dah pukul berapa jam? Minta maaf lah, saya betul-betul minta maaf. Muris memang buat iklan. Tapi lepas ni saya nak uruskan dia, nak mandikan dia. Dia dah mandi kolam tu. Sekejap lagi nak kena... Lepas mandi kolam tak boleh macam tu je pakai baju nanti sebab ni ada klorin ni. Klorin ni, kolam ada klorin. So kita kena bilas.
Lepas bilas, baru boleh pakaikan dia baju, kejut kakak abang dia, kita pergi sarap. Macam itulah. Tapi sebenarnya saya nak beritahu, saya sangat seronok. Saya tak kisahlah saya penat ke apa ke. Saya rasa puas sebab anak-anak depan mata saya. Masa kat Dubai tu, saya punya risau, saya punya rindu anak-anak. Saya punya, okeylah kita tak seronok bila kita ada duduk dalam hotel yang best. Pun tak menjanjikan kita punya kebahagiaan maksimum. Sebab anak-anak kita tak ada di sisi kita. Itulah mak. Itulah mak. Kita apa-apa dapat rezeki, apa-apa dapat nikmat daripada Allah, kita nak kongsi dengan anak-anak kita dulu. Kan? Moga-moga esok anak-anak kita bila dah besar masih mengingati kita. Dalam keadaan dia suka dah seronok bertemu dengan jodoh yang baik untuk dia orang. Dah sibuk dengan layan anak-anak. Moga-moga anak-anak saya ni ingatlah bertanya khabar ke saya dengan suami pun jadilah. Kan? Umi apa khabar? Muris dekat mana? Kata kat Jordan tengah belajar ataupun Muris dekat London tengah kerja contoh. Jadilah dia call saya tanya khabar. Moga-moga begitulah akan datang. Sebab saya dengan suami pun kami bersibuk-sibuk dalam urusan dunia pun ya, bersibuk-sibuk dalam urusan akhirat pun ya, dan bersibuk-sibuk juga menjaga anak-anak pun ya. Tapi semuanya sangat seronok. Tak kisahlah bersepah, tak kisahlah saya nak kena bongkok-bongkok 1000 kali. Sebab saya tak boleh bersepah. Saya memang mengemas je, mengutip je. Macam mak saya dah perangai saya. Kutip itu, kutip ini. Memang sakit belakang. Tetapi seronok. Dia lain nak cerita tu payahlah. Pernah tak dengar? Penat tapi seronok. Itulah. Itu perasaan saya. So it's okay. Saya minta maaf tadi. Bising-bising mungkin ada yang tak biasa. Tetapi itu adalah suatu muzik untuk saya. Belum lagi campur pergaduhan demi pergaduhan anak-anak. Tetapi Alhamdulillah saya rasa gembira. Dan saya kira ibu-ibu semua rasa benda tu. Kalau ayah, mungkinlah. Seronok juga sebab ayah ni banyak keluar kan. Dia banyak cari rezeki, banyak urusan di luar. Dan kadang-kadang ayah ni bila balik dia nak berehat. So dia tak nak anak bising-bising. Tapi kalau saya sebagai ibu, saya sangat seronok anak bising. Saya okey je. Saya sangat rasa macam, anak saya ada. So bising memanglah budak-budak memang bising. So kalau ada ayah-ayah yang dengar ni, belajarlah. Belajar terima itu fitrah. Anak-anak kalau dia bising-bising tu, dia bijak lah. Dia sihat, aktif. Kalau anak-anak tu senyap aja kan. Anak aku tak ada masalah. Bukan. Itulah anak yang ada masalah kena check. Sebab tak boleh takut antara sama ada dia takut sangat dengan kita. Sebab kita ni mungkin garang sangat ke apa. Tapi anak-anak tu tak boleh nak bebas jadi diri dia sendiri. Tak boleh nak bebas dengan fitrah dia. Tak tahu diam, bising apa semua. Kena check. Ataupun dia memang ada masalah. Masalah dari segi kalau korang pernah dengar ADHD, autism, apa lagi, disleksia dan sebagainya. Kena check lah. Ataupun masalah pendengaran. Kena check. Sekarang banyak dah kajian-kajian terbaru yang korang pun ibu bapa boleh rujuk kepada doktor. Check lah, check anak. Sebab benda-benda tu sekarang dah normal. Dulu-dulu tabu. Zaman-zaman dulu kalau ada anak yang autism, pelik mak-mak. Kesian mak-mak yang diuji dengan anak yang autism waktu dulu. Sebab tak ramai. So mak tu lah tanggung sorang-sorang hati dia, sedih dia apa semua. Sekarang apa-apa pun yang berlaku pada anak-anak kita, ada persatuan dia, ada tempat kita nak meluah perasaan, ada tempat kita nak berkongsi ilmu. Cikgu-cikgu pun ramai yang guru-guru pendidikan khas yang telah diajar apa semua. So tak ada apa-apa masalah. Kita just jalankan tanggungjawab sebagai ibu bapa. Tak kira siapa pun Allah hantar menjadi anak kita, siapa yang Allah amanahkan menjadi anak kita. Macam saya, terimalah Murid seadanya sebab Murid ni sangat aktif. Tetapi sebenarnya inilah kenangan manis untuk saya esok bila saya dah tua dan Murid sudah besar. Okey. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.